podcast dan YouTube KC Champion. Dalam segmen cerita-cerita seram, cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Malam Seram. Aku dongengkan cerita kita supaya semua gembira. Mereka tidak tahu sebenarnya mereka ingin tahu sebenarnya. Ku hilang arah, tak tahu kemana perginya jasadku. Lelah ku rasa, ingin ku bahagia tanpa ikatan dunia. Tenangkan aku di sana, tenangkan aku di sana, tenanglah engkau di sana. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syirik jangan dicari. Saudara para penonton Malam Seram. Ya, berjumpa kita sekali lagi dalam rancangan horror talk show Malam Seram bertemankan saya Casey, dan Malam Seram bersama dengan anda setiap hari Selasa 12.30 malam sehinggalah hari Sabtu 12.30 malam, dan ada konten tambahan untuk yang ingin terus menyokong Malam Seram dengan konten berbayar hari Ahad juga 12.30 malam dalam Malam Seram. Tapi ada kalanya saya akan buat awal pada hari khususnya untuk konten berbayar inilah. Terima kasih saya ucapkan pada semua yang sudi menyokong rancangan ini. Saya dapat email setiap hari pelbagai kisah pengalaman. Satu, email mengucapkan terima kasih ya pada saya. Saya pun nak ucapkan terima kasih pada semua. Dan email saja berkongsi tentang kehidupan. Ada saya dapat email katanya kisah saja kakak nak kongsi ni. Dia siap kirim gambar lagi ni kakak hari ni masak ni. Kalau kisah sudi-sudi datanglah. Terima kasihlah kerana menjadikan saya sebahagian daripada komuniti Malam Seram yang saya rasa ni memang keukhuwahan betul lah yang memang cukup baik lah. Jadi terima kasih kerana menjadikan juga live chat Malam Seram tempat untuk kita bersembang dan beralas lah. Yang penting sekali kalau nak chat memang dibenarkan, tak kisah, asalkan kita janganlah menyinggung perasaan orang lain dengan kata-kata kita anggap gurau. Jangan jadikan gurau sebagai satu alasan untuk kita mendapat lesen kutuk mengutuk. Itu tidak akan dibenarkan dalam Malam Seram. Maka itu saya lantik saya punya moderator, saya punya Space Corp Gaban dan juga Suria Baja Hitam yang bertugas ya. Jadi terima kasih kepada moderator daripada hari pertama sampailah sekarang membantu Casey menjaga ketenteraman live chat, dan juga pada semua khususnya geng Momok Captain, geng Momok Sarjan, terima kasih kerana sudi melanggani konten berbayar, dan geng Momok ya secara amnya terima kasih banyak-banyak. Okey, alhamdulillah malam ni tengok live chat okey. Saya tengok video saya pun tak ada orang feedback Casey, video tak jelas lah Casey. Jadi terima kasih banyaklah. Okey,
saya nak mulakan beberapa kisah dan esok sebenarnya bukan esok, hari ni dah esok lah hari ini saya ada satu rakaman bersama dengan seorang selebriti. Ini saya nak buat satu rancangan istimewa dengan selebriti berkenaan. Biasalah selebriti Singapura, dan beliau juga dikenali di Malaysia. Seorang pelawak, seorang boleh katakan pengacara, yang mana insyaAllah akan datang ke studio dan akan saya terbual pengalaman seram yang katanya ada beberapa pengalaman yang nak dikongsi. Hari ini rakamannya, dan pagi nanti saya akan berada di sebuah tempat untuk rakaman bersama dengan tim Mirza Fai. Jadi nantikanlah, hari ini agak sibuk sedikit. Jadi kalau sudah bersedia, saya nak bacakan kisah yang pertama. Malam ini kisah-kisah yang saya nak ketengahkan, saya cuba cari topik mimpi. Malam ni kisah yang pertama pun tentang mimpi. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa khabar Casey dan juga para penonton Malam Seram? Nama saya Kamaria. Izinkan saya berkongsi pengalaman dan saya nak tanya pendapat pandangan. Ini berkenaan dengan mimpi yang saya kerap alami, Casey. Pengalaman saya tentang mimpi. Saya sering kali mimpi yang saya ni bacakan surah Al-Fatihah untuk diri saya sendiri. Nanti dalam tidur saya akan tersadar saya dalam keadaan kegelapan. Saya tengok depan gelap, tengok belakang gelap, semua gelap Casey. Sampaikan saya takut sendiri. Bangun saja daripada mimpi saya, dalam mimpi saya tu, dia tersadar dalam mimpi tu saya berada di tempat yang semua gelap. Aku dekat mana ni? Tolong. Dan kemudian saya akan berjalan Casey. Berjalan dalam mimpi, jalan. Tiba-tiba saya tersadar di tempat yang terang. Mata saya akan menjadi silau seketika. Akhirnya selepas keadaan silau tu beransur pulih, saya akan nampak ada sebujur mayat yang terbaring depan saya. Dalam mimpi saya akan tarik kain yang menutupi wajah mayat tu. Casey, bila buka, alangkah terperanjatnya, saya hanya buka mayat tu selepas saya sedekahkan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selepas baca Al-Fatihah, tergerak hati saya buka kain yang tutup jenazah depan saya. Alangkah terperanjatnya, itu adalah wajah saya sendiri. Saya yang bacakan Al-Fatihah untuk diri saya. Katakan Maria, mimpi ini bukan saya alami sekali dalam hidup, malah beberapa kali pernah mimpi perkara yang sama. Saya kerap kali muncul dalam bilik yang gelap, kemudian saya nampak ada jenazah, saya bacakan Al-Fatihah, kemudian saya baru perasan itu adalah saya yang terbaring. Saudara para penonton Malam Seram, saya nak bertanya pada semua, apakah sebenarnya maksud mimpi saya ini? Jangan khawatir, saya dah berjumpa dengan seorang pakar perubatan. Pakar perubatan tu sedang membantu saya untuk mendapat tahu apakah mungkin maksud di sebalik mimpi. Dia pun cakap pada mulanya dia tak pasti, tapi rasa pelik dan aneh
kenapa saya bacakan Al-Fatihah untuk diri saya. Terima kasih. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Jadi itu kisah daripada Kamariah yang berkongsi pengalaman beliau tentang mimpi. Malam ni malam seram tak semua cerita lah. Ada beberapa cerita saya cuba cari dengan kisahnya mimpi. Jadi kisah mimpi yang pertama, dia mimpi dia sering kali datang dalam mimpinya tu, dia nampak dan dia bacakan Al-Fatihah untuk dirinya. Apakah maksud di sebalik mimpi tu? Baik, seterusnya saya nak baca, ini bukan mimpi, ini kisah yang lain pula. Ini datang daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya mana ni? Kejap okey. Nama saya Abdul Wahab. Macam filem Piramli Nama saya Abdul Wahab. Saya nak berkongsi satu kejadian. Pengalaman saya ni Casey, saya nak ceritakan berkenaan dengan kepercayaan orang Melayu kita. Ini terjadi pada diri saya sendiri. Ibu saya selalu ingatkan saya Casey, supaya sebelum tidur waktu malam sila angkat jemuran galah-galah yang kosong yang kita seringkali letak dekat dapur. Kata ibu saya, itu tempat Pontianak bertinggik. Braket kakak cantik bertinggik. Saya hanya senyum. Ada kalanya saya buat lawak. Saya kata, ya ke? Bolehlah gantung galah dekat luar. Kalau dia datang yang cantik, paku, dapat juga isteri nombor 2. Kau fikir ni cerita tu, Maya Karin. Belum sempat paku, dah kena cekik. Okey, jadi beliau berkongsi kisah ni, pengalaman kepercayaan. Dia kata ini kepercayaan ibunya. Dia kata, ni mak dah ingatkan kau ni berkali-kali. Galah dekat tingkap tu, kalau dah kosong tak gunakan, tolonglah angkat malam-malam hari. Jadi inilah kisahnya. Jom. Para penonton malam seram, Abdul Wahab berkongsi pengalaman tentang jemuran dekat luar. Galah dekat luar rumah. Ini terjadi pada isteri saya. Waktu tu saya bekerja pada waktu malam. Isteri telefon dalam keadaan ketakutan. Dia kata, "Bang, ya sayang, ada apa ni?" Sebab isteri saya ni jarang telefon bila saya kerja malam. Selalunya dia akan message. Tapi kali ini dia telefon ke si? Berkali-kali dia telefon, saya tak perasan. Bila saya angkat, mula-mula dia tenang, cakap dia tenang. Abang sibuk ke? Taklah sayang. Kenapa Abang? Ya. Abang, suara dia makin berubah ke si? Ya. Ada apa ni? You okey tak? Abang, dekat tingkap dapur bang. Apa yang jadi dekat tingkap dapur? Bang, dekat tingkap dapur saya nampak ada perempuan tengah duduk dekat galah. Isteri telefon ke si? Saya dengan nada suara ketakutan. Masa tu hanya saya boleh katakan, "Dahlah, awak jangan tengok, jangan fikir bukan-bukan tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa." Tapi hal ini saya tak beritahu isteri tentang ibu saya seringkali marah. Galah kosong jangan dibiar, galah kosong jangan diletak dekat dapur, dekat luar tingkap. Saya tak beritahulah isteri. Isteri hanya cakap, abang jangan letak telefon, boleh abang temankan saya sekejap Isteri daripada ruang tamu tengah berjalan, saya rasa waktu tu menuju ke bilik. Bila dia telefon saya, dia berada dekat ruang tamu. Daripada ruang tamu nak masuk bilik, kena lalu dekat tepi dapur.
Bila lalu dekat dapur, boleh nampak tingkap dapur. Jadi saya dengar isteri bangun. Saya dengar isteri tengah berjalan ni. Tiba-tiba isteri isteri terpekik ketakutan. Hello? Hello sayang? Hello? Hello? Isteri dengar dia lari, kedebam, tutup pintu bilik. Kemudian isteri saya tarik langsir, tutup langsir dalam bilik juga. Baru duduk atas katil, saya kata pada isteri, tak apalah, awak letak phone awak tepi katil, speaker mode Abang letak phone ni dekat poket, abang pakai bluetooth earpiece. Ya, kata saya pada isteri. Isteri berterima kasih dekat saya berkali-kali. Sampailah Casey, isteri saya tertidur sampai ke pagi. Hari berikutnya, setiap malam kalau ada galah kosong, saya akan angkat. Saya akan angkat dan angkat sampailah ke hari ini menjadi satu tabiat untuk angkat dan clear galah kosong. Saya pernah gantung galah kosong banyak kali Casey. Tak pernah pun ada penampakan. Tapi tak pernah ada bukan bermaksud tak boleh berlaku. Sekarang ibu saya tengok, dia senyum. Dia kata, kan bagus angkat galah ni. Kau jangan letak malam-malam kat luar ni. Cik Kak ni suka bertinggik. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu dia dalam rancangan Malam Seram. Kisah daripada Abdul Wahab ya, yang berkongsi pengalaman tentang kepercayaan yang ibunya beritahu dia lah. Dia tak percaya pada mulanya. Sehingga kan isteri beliau terkena impak maksima. Dekat tingkap dia sedang bergayut mungkin, ataupun sedang duduk lah bertinggik di atas galah. Galah tu tak berapa kuat pun, tapi macam mana Cik Pon ni boleh bertinggik dekat atas tu? Kan? Macam mana? Saya kalau duduk atas galah, habislah galah tu patah. Ini Cik Pon maknanya Cik Pon ni ringan Okey, kita nak berkongsi kisah selanjutnya. Yang ini datangnya daripada email saya tadi. Okey, saya dah jumpa kisahnya daripada pengirim kita Fina, betul namanya Fina. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Nur Hafina Casey, dan saya nak berkongsi kisah. Casey boleh panggil saya Fina. Dalam kejadian saya ini berkenaan dengan satu mimpi, dan mimpi yang saya mimpi pernah satu ketika jadi kenyataan. Ini kisahnya dalam rancangan Malam Seram. Jom. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, menurut Nur Hafina ataupun Fina yang berkongsi kejadian seram ini, berlaku pada saya berusia 18 tahun. Sekarang saya 23 tahun, Casey. Pada usia saya 18 tahun, saya kerap mimpi dalam rumah yang saya pernah tinggal satu ketika dahulu. Alhamdulillah dah pun berpindah, Casey. Rumah yang saya menginap pada waktu itu adalah sebuah rumah sewa. Saya, kata Nur Hafina, ikut ibu saya. Adalah seorang ibu tunggal yang sebelum ini banyak sangat tinggal dan pindah randah. Maklumlah, ibu saya seorang ibu tunggal yang baru berpisah dan belum ada pendapatan simpanan yang cukup untuk membeli sebuah rumah. Kami dah tinggal macam-macam rumah, daripada sewa bilik, sewa sebuah rumah di kawasan barat, di kawasan barat, di kawasan tengah Singapura. Macam-macam tempat dah kami tinggal. Pernah sekali berlaku tentang satu gangguan, Casey. Saya tidur, saya akan kerap mimpi
dekat hujung katil saya macam ada seorang nenek berambut putih uban yang tebal sedang menyangkung dekat hujung katil. Dan mimpi itu nampak real, Casey. Bila saya buka mata, lazimnya saya akan sadar pukul 1-2 pagi. Seram, Casey. Macam seolah-olah benda tu betul. Sebab mimpi dalam bilik tidur saya yang mana saya tengah tidur pada waktu itu. Bila bangun, saya akan istighfar. Bila beritahu ibu, ibu kata, lain kali kalau tidur, sebelum tu baca surah. Ada baiknya tidur dalam keadaan badan ini berwuduk. Sebab dalam keadaan berwuduk, insya-Allah kita akan dilindungi. Tapi Casey, ada kalanya malas, Casey. Yalah, dah masuk bilik, baring atas katil, tengah golek-golek, tiba-tiba teringat, alamak, tak ambil wuduk, tak apalah, baca je lah apa yang patut. Jadi bila malas tu kadang-kadang terjadi. Mimpi ni berlaku lagi. Nanti dekat ujung katil saya nampak, Casey, seorang nenek yang terlalu tua. Wajahnya kulit berkedut-kedut, rambut putih yang tebal, sedang menyangkung dekat hujung katil dan sedang memerhatikan saya. Casey, benda ni membuat saya takut. Setiap malam kalau tersadar, saya akan istighfar dan istighfar. Sampailah saudara pada satu malam. Yang mana, Casey, waktu tu saya sedang mimpi benda yang sama. Bila saya tersadar, saya ternampak, Casey, benda yang sama dekat hujung katil. Tapi masalahnya, bila saya sadar tu, saya ingatkan saya bermimpi. Bila saya sedar daripada tidur, saya ingatkan saya sedang bermimpi. Jadi saya tengok. Kerap kali bila saya mimpi, cara mimpi tu saya nampak nenek ni tengah menyangkung. Kemudian saya akan terperanjat bila tengok dia. Terperanjat tu bangun. Hanya beberapa saat saya nampak nenek tu. Tapi kali ni saya ingatkan mimpi. Saya ingatkan saya bermimpi. Saya tersadar. Saya tengok nenek tu tengah menyangkung. Kemudian, kenapa aku tak bangun ni? Kenapa aku tak bangun ni? Sampai saya tepuk muka saya, Casey. Kemudian nenek ni tengah tengok saya. Dia senyum. Apa yang berlaku? Nenek ni tiba-tiba dekatkan diri dia dengan saya, Casey. Daripada jauh. Tahu-tahu dia bergerak ke arah saya. Dia bergerak, Casey. Saya dah tutup mata. Saya tak tahu apa berlaku. Ibu saya datang ke dalam bilik. Tengok saya dalam keadaan terpekik-pekik ketakutan. Bila ibu pegang, ibu pegang, Fina. Saya sampai tepis tangan ibu ketakutan punya pasal. Casey, benda ni jadi real, Casey. Mimpi. Berkali-kali mimpi. Tiba-tiba nenek ni datang dalam dunia realiti. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Seram kisah daripada Fina ni. Selalu dia mimpi lah. Bila dia mimpi, dia tidur. Dalam tidur tu dia akan buka mata, dia terbangun lah. Dalam tidur dia akan terbangun, dia nampak nenek ni, dia terperanjat, dia terbangun. Berapa saat tu je lah dia nampak nenek tu. Tapi dia, oleh kerana dia kerap kali mimpi, dia boleh bayangkan nenek ni wajah berkedut, rambut dia putih, tebal, panjang. Dan kali ini dia bangun, dia ingatkan dia mimpi. Padahal dia bangun betul-betul, dia nampak nenek ni. Kemudian dia tanya, kenapa aku tak bangun ni? Dia tepuk-tepuk muka. Dan nenek tu terpandang dekat dia. Dia kata, nenek tu memandang ke arah saya sambil menuju ke arah, mendekatkan dirinya dengan saya. Gini. Seram tiba-tiba saya boleh bayangkan ada tengah duduk menyangkung kat tepi kan, dengan rambut dia, muka dia. Tiba-tiba bila bangun, kau dah bangun.
Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, itu dia kisah ya. Terima kasih pada yang sudah menonton saja. Saya nak kacau sajalah nak bergurau kan. Tapi saya ni kadang-kadang baca cerita, saya suka imajinasi saya ni akan terus berfikiran macam-macam lah Saya akan fikirkan keadaan dia macam mana, nenek tu mungkin merangkak ke arah dia ataupun menuju ke arah dia yang tengah baring atas katil lah. Okey, kita sambung kisah selanjutnya dalam rancangan Malam Seram. Dan berikut ini kiriman audio semalam Kalau ada kisah pengalaman, anda boleh kirimkan pada Casey dengan ketalian 81310287 81310287. Jangan lupa dekat depan tu +65 81310287. Kirimkan voice note rakaman suara anda ataupun Casey call saya sekarang, ada kisah boleh anda kirimkan pengalaman anda. Yang ini tajuk dia, hantu dalam kelongsong peluru. Bullet punya itulah bullet punya apa tu, casing itulah kelongsong peluru. Pengalaman ketika latihan menembak. Dan yang ini nama beliau, pengirim kita Badrul daripada Tumpat, Kelantan, orang Kelatih Kita dengar sekarang kisah voice note ini tentang hantu dalam ataupun penunggu dalam kelongsong peluru. Jom. Assalamualaikum dan selamat malam seram buat penonton dan juga Casey. Nama saya Badrul. Hari ini saya nak berkongsi kisah jin ataupun setan yang berada di dalam kelongsong peluru. Okey. So kejadian ni berlaku ketika saya menjalani program latihan khidmat negara ataupun PLKN ataupun National Service. Okey. So kejadian ni berlaku pada 7 tahun lepas, tak silap saya lah. Okey. So nak jadikan kisah, setiap pelatih akan diberi peluang untuk merasai menembak lah menggunakan admin 16. So hari menembak tu kami dibawa ke satu tempat yang jauh daripada orang awam lah, di satu tempat yang diberi namakan padang tembak. So dekat padang tembak ni, dekat atas tanah ni penuh dengan kelongsong peluru. So sebagai pelatih ni, ramai-ramai ni seronok lah kan nak pergi menembak. So dekat atas tanah ni kita tengok macam-macam bentuk kelongsong peluru, ada gesi panjang, pendek. So kita tengok ni rasa seronok kan, macam nak pegang-pegang apa semua. Okay, so sebelum kita menembak, kita diberi taklimat oleh pihak askar supaya tidak mengambil sebarang apa-apa barang, kelongsong ke, bahan api ke, apa-apalah barang yang ada dekat padang tembak. Okey, so selepas habis menembak, selepas habis seronok semua, sebelum kami pulang ke tempat latihan, kami di spot check oleh askar supaya tidak ada pelatih yang mengambil sebarang bahan lah yang ada di padang tembak. Okey, so cuma spot check tu tak berapa detail lah, tak adalah yang betul-betul detail sebab pelatih ni terlalu ramai. Kalau nak betul-betul spot check ni, dia ambil masa lah pula kan. Okey, so pada malam kejadian selepas menembak semua, so nak jadikan cerita, sekitar pukul 1:30 ataupun 2 pagi lah ketika tu. So saya tengah nak tidur tu, tengah tidur tiba-tiba saya dengar ada orang meracau lah, menjerit. Lepas tu ada kejar-mengejar lah di luar dom. So saya pun panik lah, apa yang jadi ni kan. So saya keluar dom, saya tengok ada seorang lelaki ni tengah meracau lah. Badan dia agak besar ke sini, dan dia bukan beragama Islam lah, beragama Kristian. Okay, so saya tengok lelaki tu kejar, dengar ada pelatih-pelatih yang lain kejar dia. So saya pun ikut lah pergi tengok apa yang jadi. So lelaki ni dia lari masuk satu dom lah, satu bilik
bilik dom ni dia bukanlah untuk tidur, dia cuma untuk bilik dom ni untuk barang-barang katil lah, tilam, katil apa semualah kan. Okey. So saya tengok daripada jauh, lepas dah dapat pegang lelaki ni dekat 5-6 orang kesi pegang yang lelaki tersebut yang kena rasuk tu. Tetapi kesi orang yang dia pegang tu terlalu kuat pula kesi. Sampai 5-6 orang pegang pun tak lepas. So sampai seorang cikgu lah, kita orang punya pelatih, jurulatih tu kan datang, yang beragama Kristian, macam paderi lah macam tu kot. Okay, diorang datang, lepas dah ramai-ramai pegang, diorang buatlah upacara agama diorang lah, mengikut ajaran diorang, menggunakan salib lah, buku apa tu, buku merah tu saya lupa dah. Okay, so hampir adengan borak-borak dengan jin apa semua. Saya ingat lagi hantu, nama jin yang berada dalam badan yang kena rasuk tu nama dia John kesi. Dan dia bercakap bahasa Inggeris kesi. Dia cakap dia hidup lagi daripada zaman Jepun. Macam tu lah. So dengan tu habis sejam kesi. So lepas borak-borak semua, rupa-rupanya jin tu dia cakap dia duduk dalam kelongsong puru. So maknanya orang yang kena rasuk tu dia bawa balik isi kelongsong peluru ke tempat latihan kami. So sebenarnya Casey, bukan dia seorang lagi, ada lagi pelatih-pelatih lain yang bawa balik barang yang terlarang tersebut. So nak jadikan kisah tu macam mana diorang selesaikan dengan jin tersebut ataupun setan tersebut. Pakaian yang dia pakai pada hari menembak tu digantung satu tempat dan dibakar. So yang kami yang beragama Islam ni pun, pelatih-pelatih yang beragama Islam, tengok daripada jauh je lah apa yang jadi. So lepas dah kena bakar apa semua tu, sambil keesokan harinya kami tengok pelajar tu direhatkan lah. Dia jadi lembik 3 hari jugalah dia tersadai dekat dalam bilik pesakit lah, untuk pelatih-pelatih yang sakit kan. Okay, so nak jadikan cerita, disebabkan kes tu kami semua pelajar di spot check kembali oleh jurulatih kami lah. So kisah tu menyebabkan ramai lagi yang bawa balik. Sebab benda tu kan, kelongsong peluru ni kan susah nak dapat, mana ada jual kan, bukan sembarang orang boleh dapat benda-benda macam ni. So kami didenda semua tu lah. So cuma kisah tu menyeramkan jugalah malam tu kan. So lain kali kalau nak buat apa-apa, dengarlah nasihat askar. So yang tu je lah saya nak berkongsi pada malam ni. So terima kasih untuk Casey dan selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu dia suara yang jelas, bagus perkongsian kisah tadi tentang penunggu lah, lebih pada penunggu kelongsong peluru. Kalau kita cakap tentang penunggu ni, daripada pengalaman saya yang mengendalikan cerita seram kan, pengalaman saya mengacarakan rancangan-rancangan seram, penunggu ni dia ada di semua tempat, semua, sampai kan dalam masjid pun ada penunggu. Ada, sebab saya pernah dengar cerita daripada orang masjid sendiri yang berkongsi, dalam masjid ada jin, yang mana pada waktu itu dia sedang susun kerusi, kerusi lah, dia tengah susun dekat satu auditorium ni, tengah susun kerusi. Tiba-tiba kerusi tu bergerak daripada straight line. Saya ingat di cerita tu, di kerusi tu macam bergerak depan mata dia terperanjat lah. Tinggalkan, besok sambung. Jadi katanya itu penunggu dalam masjid. Dan penunggu juga sukalah makhluk jin ni. Sebenarnya jin ni dia tak suka dengan manusia. Apa yang saya mengalami daripada pengalaman orang bercerita lah.
Mengikut cerita-cerita yang disampaikan ni, makhluk jin ni memang dia memang tak suka dan benci dengan manusia. Sebab itulah dia suka jauhkan diri daripada manusia. Dia tinggal dekat mana? Dekat kawasan-kawasan hutan, rumah-rumah kosong, dalam toilet. Manusia mana yang suka duduk dalam toilet lama-lama? Ada. Manusia yang pegang phone ketika buang air. Baik mengaku. Siapa masuk toilet bawa phone? Mengaku. Tolonglah. Phone tu letak lalu. Sebenarnya bisnes tu boleh habis dalam masa 3 minit. Kerana pegang phone 20 minit baru kau keluar. Okey, jadi terima kasih tentang cerita tentang penunggu dalam kelongsong peluru tu. Bahkan ada juga yang memelihara jin yang tinggal penunggu tinggal dalam keris, dalam cincin batu akik pun ada. Okey, kita kongsi seterusnya kisah tentang mimpi juga ni. Yang ini ni kalau anda berlaku terjadi pada diri anda, apa anda akan buat? Dengan tajuk dia, aku mimpi ke ni? Jom. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kiriman ini datang daripada pengirim kita bernama Dan Dan ataupun kalau Dan lah, tapi kalau nak stylo sikit dia Dan Dan. Dia macam Norman, kalau nak stylo Norman. Kencang nama Okey, dari Dan, perkongsian beliau tentang mimpi. Saya, Casey, pernah tidur di sebuah chalet yang dianjurkan oleh kawan saya. Selama chalet ni berlangsung selama 2 malam. Tak ramai orang dijemput, cuma kita-kita je lah. Chalet ni berlangsung di sebuah kawasan, di sebuah chalet di kawasan Pasir Ris. Dipendekkan cerita, saya waktu tu bila balik daripada kerja terus datang chalet kawan lah. Chalet kawan members rapat ni. Sampai balik kerja terus pergi members punya chalet. Sampai chalet tu okey lah, saya makan, berbual kejap dan dah terlalu penat Casey. Mata ni dah tak terangkat. So niat di hati saya nak tidur sekejap lah. Saya pun pergilah ke bilik. Chalet ni 2 tingkat. Saya naik tangga pergi ke tingkat 2. Tengah saya tidur, tiba-tiba Casey, saya ternampak susuk tubuh yang menyerupai makhluk gula-gula. Nampak ke si makhluk gula-gula dekat tepi pintu. Kemudian bila saya bangun, saya buka mata ni, saya macam dah terperanjat tau. Sampaikan saya terjatuh dekat bahagian tepi katil. Kerana terkejut. Bila saya terkejut, kawan saya ketawakan saya. Ketawa rabat ke si. Rupa-rupanya makhluk yang berbungkus tu adalah kawan saya yang cuba nak prank dan takutkan saya. Mereka ketawa terkekek-kekek. Saya naik berang ke si. Kerana nasib baik jantung saya tak tercabut bila nampak kawan berkelakuan sedemikian. Saya marah, mereka pun turun ke bawah. Dan kemudian saya baring kejap lah. Baring, niat di hati nak baring kan. Tiba-tiba dia main mata sampai tertidur buat kali kedua. Kali kedua ni saya tidur. Apa yang berlaku, saya mimpi ke si. Saya mimpi, dalam mimpi saya nampak benda yang sama. Jadi saya pun bangun dari katil. Saya marah kawan saya. Dah lah korang, nak takutkan orang, tak ada kerja lain Saya marah. Kawan saya masih tengah berdiri dekat tepi pintu berbungkus. Ini mimpi Saya bangun dari katil, kawan saya masih tengah berdiri, langsung tak ketawa, tak bergerak, tak berganjak. Dan tiba-tiba saya boleh bau bilik tu, bau pacai ke si. Kuat bau pacai. Untuk yang tak tahu, pacai ni adalah sejenis serbuk wangian yang digunakan pada jenazah sebagai minyak wangi terakhir. Pakailah minyak wangi sebelum kamu diwangikan. Jadi saya bau pacai ke si. Daripada nak bangun, saya terduduk sekejap. Casey, apabila benda tu yang tengah berdiri, saya dapat lihat ini bukanlah kawan-kawan saya. Ini adalah benda yang sebenar. Saya tutup mata, baca, kemudian buka mata, saya tengah baring. Saya ingat saya tengah baca, saya tengah duduk dekat katil. Tiba-tiba buka mata,
saya terbangun daripada tidur. Rupa-rupanya tadi, yang kali kedua kena gangguan dengan makhluk gula-gula tu, saya bermimpi. Seram dia mana? Bila saya bangun, saya pun duduk dekat katil. Casey, kalau tadi mimpi bau pacai, ini saya bangun daripada tidur, saya bau pacai. Saya pun grab handphone, turun tangga Casey, duduk bawah, lipat dengan kawan, sampailah keesokan pagi, saya pulang ke rumah. 2 kali kena ganggu, 1 kawan-kawan kacau, 1 lagi mimpi, kemudian datangnya bau pacai dari mana Casey? Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, tadi kisah tentang Shelly mimpi. Dia kawan-kawan kacau, kemudian kawan buat prank lah, kemudian dia tidur balik, tertidur balik. Dan dalam tidur prank yang sama muncul. Benda tu berbungkus. Selepas berbungkus dia bangun bau pacai. Ya Allah, terima kasih lah ya. Hari ni banyak cerita mimpi pula Harap malam ni saya mimpi yang indah-indah je lah Mungkin mimpi saya dekat awan tengah terbang ke Mimpi saya atas mimpi saya dekat checkpoint tengah nak masuk Johor Mimpi tengah drive naik Genting Highland sedap juga mimpi macam tu Mimpi pocong salah cakap pula. Mimpi gula-gula lah pula. Terima kasih. Okey. Kita sambung kisah selanjutnya. Yang ada nak berkongsi pengalaman, dipersilakan boleh kirimkan saya kiriman WhatsApp anda kepada Casey dan Casey akan cuba kongsi ketengahkan kisah. Silakan. Okey, yang ini sebelum saya jawab panggilan sebentar nanti, saya akan bacakan satu lagi kisah dan Casey akan berehat seketika. Kita akan kembali untuk terus sambung rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Okeylah, saya buat panggilan lah daripada brother kita. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Saya Brother Din. Brother Din yang tempoh hari call ada apa-apa ambil lesen juruterbang Ya, Casey. Ini Brother Din Jadi sekarang Brother Din berada di mana sekarang ni? Sekarang masih di rumah, Casey. Dan di Johor. Di Johor, Malaysia. Okey, dan pengalaman yang nak diceritakan tentang apa ni? Silakan. Oh, ni kisah ada suatu dalam 2-3 tahun yang lepas. Saya berminat memikat burung. Jadi burung murai batu lah. Murai batu ni dipanggil white rapper champa. Jadi ceritanya suatu tu saya dengan kawan saya memikat burung di satu Gunung Tembung di Negeri Sembilan. Jadi kita sebenarnya dah lewat sangat dah. Kita balik daripada memikat burung tu. Jadi kawan saya katakan pada saya, mari kita pikat seekor lagi burung. Jam dah menunjuk pukul 6.30 petang. Sebenarnya memang salah kami sebab lewat sangat. Jadi kita naik motor sebiji motor kapcai ni. Kita manjat bukit tu, sehingga ke tebing hutan tu. Sampai di situ dah hampir pukul 7 Casey. Jadi kita pasang satu jaring ni, kita pasang jaring yang rendah lah. Burung jenah kita tunggu kan, kita ikat kakinya dengan paku tumang besi tu, kita pacakkan di tanah. Jadi waktu kita sampai tu, burung yang nak kita pikat tu dah memang garang lah, dah berada di tepi hutan tu, memang dah nampak kita dia dah. Dia dah berbunyi-bunyi, dia dah lalu kiri kanan. Jadi kita pasang jaring tu setinggi pada lutut lah, bentuk L tu. Jadi jika burung ni menyerang, burung denak kita, maka dia akan tersangkut pada jaring tersebut lah. Jadi kita pun pasang kaset memanggil burung tu. Kita pun duduk sekejap, tak jauh dari Casey, daripada kita dalam jarak 10 kaki gitu. Ini selalu dilakukan pada waktu malam lah.
pada waktu siang biasanya kita mikat ni. Mikat burung murai ni dia jenis territorial bird. Jadi kita mikat dia tu mudah sikit lah sebab dia jenis burung yang garang. Jadi pada waktu siang aja. Jadi bila tangkap minta maaf bila tangkap burung tu apa dibuat dengan burung tu? Kita bela Casey sebab bunyinya sangat indah. Murai batu ni macam burung tekukor ataupun burung merbuk. Setiap seekor dia punya bunyi yang tersendiri. Jadi dia bila kita taruh seekor kat rumah tu, rumah kita meriah lah. Okey, jadi ceritanya tu burung yang tadi tu bila kita tengok, kita perhatikan dia, dia langgar jaring tu Casey satu kali. Tapi dia tembus jaring tu. Dia boleh tembus jaringnya. Jadi kita boleh takkan boleh tembus jaring kan. So dia satu kali tu tembus jaring. Kita tengok lagi. Lepas tu dia datang lagi sekali. Dia dari belakang tu dia menyerang denak kita tu yang di atas tanah tu. Jadi seharusnya dia dah terperangkap dalam jaring dah. Tapi dia tembus lagi kali kedua. Jadinya kali ketiga tu dia menyerang tu. Burung tu tertembus di kesi jaring tu. Dia Jadi kita pun rasa pelik. Jadi saya pun tegur kawan saya. Kita dah sekarang dah pukul 7.5 macam tu dah gelap lah dalam hutan kan. Jadi saya cakap kawan saya, kita turun lah. Kita berhenti ikat. Tinggalkanlah burung ni. Esok lah kita ikat. Jadi kawan saya suatu nak ambil burung tu. Burung denak kita lah. Dia dengar dia cara takut-takut Casey. Dia menggagah-gagah gitu Casey. Jadi saya kata kawan saya, kenapa kau ni? Ambil je lah burung tu. Jadi saya ni jenis yang payah sikit nak nampak Casey. Jadi saya tak nampak lah apa yang dia nampak. Jadi masa dia nak ambil burung tu, dia mengagang-agang. Last kali dia capai je tumbang tu, dia tarik je burung tu dengan apa paku tu. Jadi jaring tu terus dicapai je dengan tangan gitu. Jadinya bergolotlah jaring tu. Nanti bila lain kali kita nak guna, susah lah nak buka kan. Ya betul lah. Jadi saya pun tak kisahlah tu. Jadi kita ambil burung tu. Masa kita turun bukit tu Casey, kita start motor. Kawan saya ni start motor, saya pegang kat belakang, saya pegang denak. Jadi saya menunggang berdua lah. Kawan saya kata ada benda, dia kata. Saya kata alah, abaikannya lah. Yang peliknya, dua perkara bila pelik berlaku lah. Suatu turun bukit tu, kita jalan tu, motornya wheelie Casey. Motornya terus wheelie. Bayangkan macam mana motor ni. Kita turun bukit, macam mana boleh terwili? Jadi asal turunnya terwili, asal turun terwili. Jadi saya cakap dengan kawan saya, kau ni tak payah perah minyak, kau masuk gear 2, kau lepas je jalan. Jadi dia akan gear engage kan. Jadi jalan tu tak laju, jadi tak payah perah minyak, jadi tak wili. Saya sehingga jatuh daripada motor sebab motornya terwili kan. Suatu yang tak masuk di akal lah. Jadi benda tu berlaku 3-4 kali sehingga saya jatuh daripada motor. Saya kata sudah, you tunggu je saya kat bawah, saya jalan kaki. Yang kawan saya ni dia dah gabrah dah. Tak apa, naik je. Saya kata tak payah, aku jalan je, aku jalan kaki. Jadi kita pun jalan kaki saya pun jalan kaki sampai bawah, naik motor berdua. Kita peredah hutan tu, keluar ke jalan raya. Sewaktu ke jalan raya tu kita nak balik ke rumah ni, kawan saya ni dah macam merempit. Saya ni kat belakang pegang denak burung, dengan sangkar burung. Jadi macam mana saya nak pegang? Saya kata kawan saya, dia bawa tu macam apa, tiba-tiba ke kiri, tiba-tiba ke kanan gitu tu. Jadi saya pun cakap dia, kenapa kau ni macam gini, perlahan lah sikit. Dia kata tak apa, ada benda kacau ni, kejar ni. Saya kata benda apa yang kejar dia? Jadi saya tak percaya lah kan. Jadi anyway kita sampailah rumah dia dekat Bandar Seremban tu. Sewaktu kita masuk dalam rumah tu, kita duduk kat ruang tamu. Sebab kawan saya ni tinggal seorang. Jadi rumah dia bahagian dua tingkat. Tingkat satu tu bilik di bawah tu bilik, dijadikan bilik tempat simpan burung-burung dia dengan jebak-jebak burung ni semualah. Jadi waktu kita duduk tu, tiba-tiba seekor burung bayan, dia punya denak bayan lah dekat dalam bilik tu menjerit. Dia ada 2 ekor burung denak. Jadi seekor tu menjerit kuat. Jadi kita pun apa pasal? Kita pun pergi tengok. Denak tu dah terkulai leher. Jatuh ke bawah, lehernya dah tercabut bulu-bulu kat leher semua. Ya Allah. Jadi saya kata
nak katakan logik orang capai daripada tingkap, tak boleh sebab tingkap tu pun dah pasang grill, dah ada jaring. Dan burung tu dalam bilik, sebuah bilik tidur kan, jadi tengah-tengah bilik. Takkan burung ni, burung denak, takkan dia nak bunuh diri, dia patuk leher dia sendiri kan. Betul. Jadi saya pun rasa macam maybe betul lah, something is wrong somewhere lah kan. Ini adakah pasal burung misteri tadi yang di nak tangkap tu, adakah ada kena mengena dengan burung tu? Saya rasa burung tu mungkin penjaganya lah agaknya lah, wallahu alam lah. Jadi bila saya tanya dengan kawan saya ni, terpaksa panggil bapa dia datang. Bapa dia kata ada benda yang kat dalam rumah tu, dia suruh kita keluar ke rumah. Dia baca-baca doa apa semua, alhamdulillah lah clear. Jadi bila saya tanya dengan kawan saya, ini anda panggil bapa dia sebab anda tadi dah nampak ada seekor burung tu tiba-tiba leher dia patah lah, tak tahu siapa yang patahkan. Ya, burung tu adalah burung denak, burung yang dah jinak lah di dalam bilik rumah kawan saya ni. Jadi burung ni telah dibunuh lah jadinya. Jadi kita rasa memang telah ada benda yang kita. Kawan saya kata, saya tanya kawan saya apa yang ikut. Dia kata dia nampak seekor burung, seekor mawas lah, seekor beruk besar. Apa tu berdiri tepi masa kita memikat burung tu. Beruk tu diri tepi denak kita lah. Itu yang dia agak-agak suruh beruk tu lari. Okey. Tapi saya tak nampak. Jadi dia kata masa dia dah ambil burung dan kita dah keluar daripada hutan, kita dah di jalan raya, beruk tu mengejar. Itu yang dia bawa motor tu macam ke kiri kanan, macam orang gila lah, ke kiri ke kanan. Ya. Jadi benda tu suatu bapa dia datang, kita tak cakap pun. Bapa dia cakap suruh kita keluar. Bapa dia cakap macam nampak ada mawas lah dekat belakang rumah tu kan. Rumahnya rumah teras je, tapi bila dia masuk rumah tu, dia pun keluar balik. Dia kata ada benda lah kat dalam. So dia baca doa-doa apa semua, alhamdulillah clear lah. Tapi itulah pengalaman dia, Casey. Tapi seram kalau gangguan tu tak dapat diatasi masalah dia, mungkin burung-burung yang lain yang dipelihara tu juga akan menjadi mangsa lah. Itu mungkin juga Casey, sebab secara logiknya memang burung tu di dalam rumah kan, tak siapa nak patahkan leher burung tu kan. Itulah, terima kasih. Terima kasih dan juga selamat malam seram. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Kisah burung tadi walaupun agak panjang sedikit, tapi dia berikan detail lah tentang apa dia buat bila nak tangkap burung. Dan ini berlaku pada waktu siang hari nak tangkap burung jenis murai. Dan tertangkap pula seekor burung misteri ni. Kemudian itulah benda tu bila balik dekat rumah, ada seekor burung yang dah jinak, lehernya patah tapi dalam sangkar. Boleh buat lagu tajuk dia Patah Dalam Sangkar. Kisah misteri. Bagaimana, takkan burung tu nak matikan diri sendiri kan? Takkan burung tu nak ala-ala step Yakuza macam habis. Dia balik. Macam mana burung tu boleh mati? Dan kawan dia yang menunggang motosikal ni boleh melihat lah, kata berada tadi dia ternampak ada seekor haiwan seperti mawas yang kejar dari belakang. Naik motor dia kejar, lari. Sebab tu kawan tu nak tunggang dengan laju sampai tunggang gelanggang. Motor dia ke kiri ke kanan. Itulah berkongsi. Terima kasih kerana sudah berkongsi pengalaman dalam rancangan Malam Seram. Dan misteri itu, apa yang terjadi pada burung tu sebenarnya? Bukan perbuatan manusia. Menurut kisahnya, tak mungkin manusia. Dalam rumah tu abang tu tinggal seorang je. Jadi bagaimana? Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Wahai insan
bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, agar dapat muhasabah diri. Yang datang pasti akan pergi, yang hidup pastikan mati. Hargai apa yang dimiliki, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, sabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Jangan mudah putus asa, bersyukur pada yang esa. Dunia hanyalah sementara, akhirat kekal selamanya. Larangan dan ancaman telah tertulis dalam Al-Quran. Berhentilah dari melakukan dosa, pintu taubat masih terbuka. Wahai insan, saat kau diuji, bersabar dan tabahkan diri, patuh dan redha pada ketentuan ilahi, bersyukur nikmat yang diberi. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang telah dan kita simpan, dan yang syilid jangan dicari. Okey, lagu tadi dari nyanyian Team Talk Malaysia dengan lagunya Ujian Insan. Waktu sekarang 12.58 minit tengah malam. Saya akan bacakan beberapa lagi kisah sebelum saya akhiri malam seram pada tengah malam ini. Okey, ada juga yang kirimkan message untuk saya call. Kejap lagi saya akan cuba hubungi anda untuk berkongsi kisah. Yang ini kiriman-kiriman anda. Terima kasih atas sumbangan super chat, super sticker untuk malam seram. Kita ucapkan terima kasih banyak ya kerana sudi memberikan sumbangan anda untuk malam seram. Jadi saya nak bacakan dulu, takut nanti tertinggal nama-nama yang perlu saya sebutkan awal tadi. Ya, sumbangan super chat, super sticker untuk malam seram. Mana tadi saya punya ni? Okey. Selepas ni saya akan baca kisah. Alamak, apa kisah dia tadi ya? Mana jap. Di mana dia kisah-kisah saya? Okey. Berkenaan dengan seorang caretaker. Beliau adalah seorang jururawat yang mana beliau berkhidmat secara peribadi lah. Dia bukan lagi bekerja dekat hospital, tapi dia berkhidmat secara peribadi seorang jururawat bersama dengan sebuah keluarga ni. Nanti akan saya cerita pada anda kejap lagi. Terima kasih sumbangan-sumbangan anda pada malam ini. Terima kasih Black Jack sumbangan anda ya. Black Jack, terima kasih. Black Jack, betul Black Jack. Asri Kamis, terima kasih atas sumbangan anda Asri Kamis ya. Abang Rock, terima kasih. Wati Muhammad juga, terima kasih. Juga siapa lagi? Hantu Durian, terima kasih Hantu Durian sumbangan anda. Cinta Hati Yayang, terima kasih. Right Crawler, terima kasih. Siti Amina, terima kasih. Cinta Hati Yayang sekali lagi terima kasih. Harliza Muhammad, Masya Allah, sumbangan besar daripada Harliza buat Casey dan anak-anak. Terima kasih kerana menemankan dengan malam seram. Terima kasih banyak sudi menonton dan sudi berikan sumbangan. Yang amat berhormat Datuk Seri Wan Muhammad Amdan, ya, apa khabar Datuk Seri?
Assalamualaikum kepada KC, tim Spanah dan semua yang hadir malam ini. Semoga Allah memudahkan segala urusan kita dan mengampun segala dosa-dosa kita dan menerima segala amalan ibadah yang kita buat di dunia. Amin ya rabbal alamin. Sumbangan ini buat apa yang patut je bos KC. Terima kasih pada Wan Muhammad Amdan. Sumbangan-sumbangan anda, ya, insya-Allah akan saya buat apa yang patut. Moving out sale, terima kasih. Sumbangan super sticker. Sweet Lit, terima kasih sumbangan super sticker. Liana 889, terima kasih. Aminot Mami, Assalamualaikum semua geng momok. Waalaikumsalam. Semoga Allah permudahkan segala urusan kita. Coffee treat untuk KC. Thank you for being the best what you do. Terima kasih. Masya Allah. Terima kasih. Putri Malam Purnama. Terima kasih. Nina Nurman. Terima kasih. Sweet Lip Lips. Terima kasih. Kak Nurkia, apa khabar? naik kereta dengan Citantu. Itulah dia punya emoticons. Betul Kak? Naik kereta dengan Citantu. Dan sekali lagi Nina Nurman. Thank you so much atas sumbangan super sticker. Kita sambung kisah ni. Kisah seorang jururawat, bekas jururawat lah. Dia sebenarnya dia masih berkhidmat sebagai seorang jururawat kan? Masih lagi berkhidmat. Tapi sekarang ni dia bekerja secara peribadi dengan sebuah keluarga ni. Jom kita sambung, kita teruskan kisah dalam rancangan Malam Seram. Cerita-cerita seram malam ini adalah sekadar perkongsian sahaja yang teladan kita simpan dan yang syilid jangan dicari. Apa khabar semua para penonton Malam Seram? Nama saya Seri, bukan nama sebenar. Saya adalah seorang jururawat peribadi dan caretaker yang mana khidmat saya telah pun didapatkan oleh sebuah keluarga ni yang saya kenal dekat hospital yang saya bekerja. Saya telah pun mendapat tawaran untuk berkhidmat dengan dia menjaga ibu yang sedang sangat uzur. Dipendekkan cerita, saya mengambil tawaran berkenaan. Saya berhenti daripada kerja saya sebagai seorang jururawat sepenuh masa. Saya bertugas pada waktu itu sebagai seorang caretaker peribadi yang mana mereka memerlukan orang seperti saya yang mempunyai kepakaran lah dalam bidang kejururawatan. Jadi kerja saya ni selain daripada saya harus menjaga makan minum, maknanya makan apa, diet pada yang sakit ni lah, ubat-ubatan, ya, nak makan ubat, nak ambil darah, nak periksa blood temperature, blood pressure, semua tugas saya. Bab mandi ni ada pembantu rumah. Orang ni kaya KC, warga daripada Indonesia yang menetap di Singapura. Saya jaga seorang nenek yang pada waktu itu nenek ini berusia 91 tahun KC. Dia ni dah tahap nyanyuk, terbaring dekat katil, perlu diangkat kalau nak mandi, ya, dia pergi ke tandas perlu diangkat. Dan dia ni suka duduk dekat dalam bilik dia dan baring dekat atas katil dia. Nanti saya akan datang, kerja saya senang je. Kerja saya bukan satu hari sampai malam KC. Saya hanya berada dekat rumah tu untuk 3 jam saja. Saya pastikan the morning routine is done perfectly. Maksudnya ubat, mandi, makan semua dah. Saya akan periksa ubat pada hari ini, nak makan ubat apa. Kemudian saya akan beritahu pembantu rumah, ini nenek punya ubat-ubatan, ya, nak perlu makan ni, hari ni tak payah ambil ni. Okey, ni result dia, nanti tunjukkan pada sebab keluarga dia keluar, ya, keluar menjalankan tugas sebagai seorang peniaga. Jadi 3 jam saya dah boleh balik. So satu hari tu saya mendapat panggilan. Saya juga on 24 hours standby KC. Dapat panggilan pukul 11 malam, boleh tolong tengokkan tak nenek
Katanya nenek tengah baring atas katil dan dia tengah macam katanya tengah growling. Itu yang ditulis kat sini tengah growling. Growling macam jadi dia cakap lah, can you please come now and take a look. Saya pun datang ke sini. Pergi ke rumah lelaki, keluarga ni yang telah mendapatkan khidmat saya. Sampai rumah tu, daripada bawah pintu tu dibuka oleh pembantu rumah. Jadi kata Seri, saya dengar dekat bawah, Casey dengar dekat atas. Saya naik ke atas, Casey dan saudara para penonton Malam Seram. Saya nampak nenek ni yang berusia 91 tahun memang tengah baring atas katil. Mata dia dah naik putih. Suara dia memang tengah garau. Apabila saya menghampiri nenek yang tengah baring, saya pegang tangan dia untuk tengok keadaan dia. Dia tepis saya, Casey, sampaikan saya boleh tercampak. Saya bukan jatuh, Casey. Saya tercampak ke belakang kerana begitu kuatlah nenek pada waktu itu. Dia masih lagi dalam keadaan mata putih dan suara garau. So, saya sebenarnya tak tahu nak buat apa pada waktu itu. Saya pun cakap dengan tuan rumah dalam bahasa Inggeris. Saya kata, boleh tak kalau izinkan saya baca sesuatu. Jadi, lelaki ni tengok isteri dia tengok dia. Kemudian dia bercakap lah. Dia kata, go ahead, proceed. Dia kata, whatever to help my mum. Saya pun apa lagi ke si? Saya pergi dekat nenek yang tengah baring ni. Pergi dekat tepi katil, mata dia putih, suara garau, saya baca. Saya baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya baca ayat kursi. Suara dia makin kuat. Habis saja ayat kerusi, nenek ni pejam mata. Dia pejam mata, dia buka mata balik dan dia diam. Tiba-tiba dia cakap, nak air. Dia cakap, aku mau air. Dalam lorat Indonesia lah, Kisi. Aku mau air. Tercungap-cungap nenek ni. Pembantu rumah dengan segera diarah oleh tuan rumah untuk mengambil segelas air. Tuan rumah menuju ke arah saya. Berterima kasih pada saya membantu ibunya. Saya sehingga ke hari ini, saya tak tahu apa yang berlaku. Sebenarnya saya nak find out more. Tapi keluarga ni, dia agak tidak ingin dibincangkan tentang apa berlaku. Selepas nenek tu dalam keadaan sedemikian, saya diberikan upah Casey. Dia kata terima kasih, tolong bantu. Saya cuma baca ayat kursi je. Nenek tu jadi marah sampai tersadar. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Itu kisah yang diketengahkan pengalaman daripada seorang jururawat peribadi dengan sebuah keluarga.
Dan seram dapat panggilan daripada ayah kepada warga emas ni lah. Ya, ayah pula anak kepada warga emas ni memberitahu yang something is not right dengan mak saya ni. Boleh datang sekarang tak? Dia dengar suara garau tu kan. Bila datang dekat bawah tu dah dengar suara garau yang disebutkan. Kisah yang menarik lah. Harap anda terhibur dengan kisah tadi yang dikongsi oleh seorang bekas jururawat bernama Seri, bukan nama sebenar. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kita nak sambung kisah yang ini daripada pengirim kita yang nak berkongsi pengalaman. Casey, boleh call saya tak? Tajuk, katil bergegar ketika tidur seorang diri di sebuah hotel di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur ni, nampak KLCC dekat belakang saya. Jom kita call brother kita. Hello, selamat malam seram. Siapa bercakap ni? Saya Helmi di sini. Helmi katanya menetap di sebuah hotel, ada kejadian seram berlaku. Silakan. Ya, betul. Ketika tu saya menetap di hotel Kuala Lumpur lah. Okey, atas urusan kerja, saya menetap seorang diri. Okey, gangguan tu berlaku permulaannya ketika saya sedang melakukan solat maghrib. Ketika saya sedang sembahyang tu, saya nampak seperti ada bayangan hitam lah di mata belah kanan saya. Kan bila kita pandang tempat sujud, kita masih boleh nampak apa berlaku di kiri atau kanan kita kan. Jadi saya nampak ada bayangan hitam di belah kanan lah, iaitu di pintu masuk hotel tu. Okey. Dan kemudian selepas habis sembahyang tu pula, di hadapan saya ada TV yang besar. TV tu bertutup lah. Okey, jadi kita boleh nampak refleksi daripada TV tersebut. Okey. Daripada TV tersebut, saya nampak seperti bayangan hitam tu berada betul-betul di belakang saya. Dia seperti mahu menghilangkan fokus saya lah. Okey. Okey. Jadi takut waktu tu saya abaikan saja gangguan tu semua. Jadi saya buatlah kerja macam biasa. Sehinggalah pada jam pukul 2 ataupun 3 pagi tersebut. Okey, saya tidur agak lewat. Jadi pukul 3 pagi baru saya tidur kerana saya menyiapkan kerja saya. Ketika saya mahu tidur itulah saya baru nak masuk ke alam mimpi. Katil saya digegarkan. Pada mulanya saya ingatkan saya mimpi, gegaran tu dalam mimpi kan. Jadi saya abaikan, saya terjaga dan saya sambung tidur balik semula. Dalam 5 minit kemudian katil saya digegarkan lagi. Macam tu. Jadi selepas gegaran kedua tu saya mula takut lah. Saya mula takut, saya mula buka lampu balik. Saya buka lampu hotel tu. Dan lepas tu tak ada lagi lah gegaran tu. Tapi anda masih tidur dalam bilik tu? Sambung tidur? Masih tidur dalam bilik tu. Berani Kalau saya dah lama tidur dekat satu malam. Kalau saya dah lama tidur dekat bawah reception dekat hotel lobby. Terima kasih ya. Selamat malam seram. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, kisah tadi. Katil dia dah bergegar, dia boleh sambung tidur ni. Itu yang saya muskil. Apa katil ni bergegar ni? Saya tak boleh. Saya tu jam juga angkat beg saya turun bawah, tidur dekat lobi. Dekat lobi kan banyak kerusi. Hailah. Okey. Mungkin boleh kalau ada ini idea iklan untuk sesebuah rancangan kan,
cerita berada tadi tengah tidur, katil dia bergegar, keluar, gegar berganza. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Ini saya baru dapat PM daripada pengirim kita bernama Nas. Kata, Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Cakap tentang bergegar ni. Saya pernah pindah dekat rumah baru di kawasan Yishun. Almari saya pernah bergegar. Berlaku depan mata saya. Malah isteri saya terbangun dengan bunyi bising. Kami berdua dalam keadaan terduduk dekat katil, nampak almari bergegar Casey. Almari lain tak gegar, satu ni aja dia bergegar. Selepas tu dia buka tutup pintu, buka empas. Keadaan rumah jadi macam rumah exorcist, tahu tak? So kita panggil pakar datang, pakar came down and buat semah bersihkan rumah. Ia memakan masa, bukan sekali datang je sih, kena datang berkali-kali. Benda tu tak happy. Yang saya dengan isteri tidur tempat rumah dia lah. Sebab rumah yang saya beli ni dah lama kosong. Jadi rumah kosong ni bila kami masuk tak sema. Itulah yang berlakunya. Benda ni jadi marah. Itu pengalamannya tentang bergegar. Okey. Daripada ni ada kata, itulah katil bergegar masih boleh tidur balik Masing-masing bro. Ada orang memang berani, macam solo ambush. Kau tengok dia keberanian solo ambush. Masuk hutan, rumah kosong, resort terbengkalai, semua dia boleh pergi. Balik rumah, bini, bang, bila nak angkat baju? Terus bangun dengan hantu dia tak takut dengan ni isteri. Bang, duduk pergi angkat baju. Terus bangun Okey. Daripada pengirim kita, okey, ni dah dibacakan awal tadi. Okey, yang ini kisah yang nak saya bacakan ni datang daripada Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Nama saya Mona. Saya nak berkongsi kisah. Tolonglah Casey bacakan pengalaman saya ini. Ini kiriman email saya yang ke-8. Jadi bila saya tengok iaitu email thread memang ada dikirimkan 8 kali. Minta maaf lah Mona. Kisah dalam Malam Seram yang bertajuk Hantu Cermin. Jom. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Saya adalah seorang pekerja, kata Mona, pekerja pembersih di KL. Saya ingatkan ni nama, ialah nama ibu negara tersebut tak apa. Seorang pekerja pembersih di sebuah bangunan yang cukup terkenal di seluruh dunia. Okey. Waktu tu saya tengah bersihkan tandas bangunan, bukan pusat beli belah, tapi tandas-tandas bangunan pejabat. Casey, saya masuk tandas, saya tengah mop lantai. Office dah tutup, tengah buat kerja membersihkan tandas. Casey bayangkan, waktu saya tengah berdiri, telinga ni sumbat dengan earphone dengan lagu. Tengah lap-lap lantai tandas, saya ternampak daripada refleksi cermin kan, tandas dekat belakang saya ada orang tengah berdiri. Pintu tandas ni semua tutup Casey. Secara automatik dia akan tutup, tapi tak dikunci ditutup tak dikunci. Saya nampak dekat tandas, pintu tandas yang tertutup ni, bahagian atas tu lopong lah. Kalau kita pegang, kita boleh menjengah daripada atas tengok dalam kan. Saya nampak ada kepala orang ke sini, nampak rambut hitam aja daripada refleksi di cermin. Tengah mop, saya tengok, saya terperanjat lah, tersentak tengok.
Kemudian saya tenung dekat cermin. Macam apa benda ni? Yang hairan, setiap kali saya toleh belakang, kepala hitam tu tak nampak Casey. Tapi setiap kali saya pandang balik dekat cermin, saya nampak kepala hitam tu. Nampak Casey rambut dia hitam daripada refleksi cermin. Saya toleh belakang, tak ada. Tengok depan ada. Saya pun apa lagi? Dia sini dia cakap CACABUT, Caca Bot. Saya pun caca cabut Casey. Tinggalkan. Nasib baiklah waktu tu bila kita bekerja, cuci tandas, bersihkan bangunan pejabat di sebuah bangunan ni. Bukan seorang lah. Kalau seorang mau tak lengit. Ada dalam beberapa pekerja pembersih yang lain. Memang amat menyeramkan. Untuk pengetahuan Casey, bangunan pejabat ... ni banyak cerita seram. Casey cuba Google, mesti ada. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, mungkin satu lagi kisah kita ke hujung talian. Yang ini apa ni? Misteri Mak Menti mencuri sarapan. Oh, Mak Menti Mak Menti mencuri sarapan. Mungkin brother kita dah tertidur agaknya. Tak apa. Di lain kesempatan kita akan call dia, ya. Okey, sebelum saya akhiri, ini kisah daripada kisah ringkas, bukan email tapi private message, bernama Nurul Huda, ya, namanya Nurul Huda. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Saya nak berkongsi kisah saya yang pendek, harap Casey bacakan. Oh, kongsi kisah. Lain kali kirimkan email lah. Ini saya dah, okay, tak apalah. Kisah yang dikirimkan ni pun pendek. Saya Nurul Huda berkongsi pengalaman berkenaan dengan satu kejadian seram dalam rumah saya. Ibu saya Casey, katanya di sini, arwah ibu saya. Arwah ibu saya, ya. Kalau dia nak panggil saya, dia akan panggil Huda. Itu waktu dia sudah tidak seberapa sihat lah. Jadi dia akan panggil nama saya. Dan selepas arwah ibu saya meninggal, kadang-kadang waktu malam saya akan dengar suara ibu saya memanggil saya. Nurul Huda, Nurul Huda, Nurul Huda. Bukan sekali, malah hampir setiap malam saya akan dengar. Perkara ini saya beritahu ayah saya. Ayah mengatakan pada saya, jangan indahkan suara panggilan itu. Lama-lama nanti dia akan hilang. Betul Casey? After a while, saya dah tak dengar lagi suara panggil saya. Tapi sejujurnya, suara tu sama macam suara arwah ibu saya. Saya tak tahulah. Ingatkan saya kalau boleh nak benda tu berlalu pergi. Seram juga dengar Casey, ibu yang dah meninggal panggil saya waktu malam kan. Tapi on the other half of me, saya nak suara tu berterusan. Sebab it reminds me of my late mum. Anda sedang mendengar podcast dan YouTube cerita-cerita seram bersama dengan Casey Champion dalam Malam Seram. Okey, itu dia kisah yang diketengahkan. Ini ada private message daripada brother di peringatan lain, katanya brother PM. Assalamualaikum Casey. Waalaikumsalam. Kepada yang telefon,
yang kirimkan voice note, kalau boleh janganlah sebutlah Assalamualaikum tu dengan betul. Jangan Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam tu lah. Kalau tidak, Assalamualaikum. Sudah. Assalamualaikum. Apa ni? Terima kasih Brother Pujangga Malam atas peringatan itu untuk kita semua. Ya, ingat jangan Assalamualaikum. Assalamualaikum. KC undurkan diri. Jumpa anda esok malam bersama dengan tim Mirza Fai. Dan esok hari ni pagi saya ada rakaman bersama dengan tim Mirza Fai. Kemudian hari malam ni juga saya ada rakaman. Ya, tapi saya tak airkan malam ni lah. Saya perlu edit kan dengan seorang selebriti Singapura yang insyaAllah akan saya temu bual. Beliau banyak pengalaman nak dikongsi. Ya, banyak pengalaman selain daripada cerita seram yang dialami oleh beliau sendiri, cerita seram yang dialami oleh mungkin keluarganya. Beliau juga nak ceritakan tentang satu perkara misteri. Ini berkenaan dengan UFO. UFO Unidentified Flying Object. Maknanya ada benda ni satu benda yang terbang di ruang udara, tapi orang tak tahu benda apa tu. Dia bukan burung, dia bukan drone, dia bukan kapal terbang, dia bukan helikopter, dia bukan hot air balloon. Unidentified, tak tahu apa benda tu. Beliau ada kisah berkenaan dengan UFO ni, dan nanti kita akan kongsi lah. Sama ada dia bukan konspirasi teori, ni lebih pada pengalaman penampakan yang dia alami sendiri lah. Okey, kita akan kongsi itu dalam masa terdekat ini. KC undurkan diri dan selamat malam seram. Terima kasih kepada anda yang sudi mendengar Malam Seram, sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang dikongsi oleh KC Champion. Kita jumpa di lain episod. Mickey J. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Jangan kau mengganggu aku, jangan mainkan perasaanku, ya. Jangan takutkan aku, dirinya akan menjagaku, ya. Karena kala terapung, karena suara di laut, menangis dan ketawa, kau selalu ada di minda. Mengapa kau masih di sini? Musik kamu tiada henti. Tak ingin kulihat kau lagi, lebih baik engkau pergi. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana-mana. Tibanya di sini, ku pejam lalu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari lena. Jangan begitu, hatiku mula berdebar. Buka mata lalu sedar. Mimpi yang terasa nyata. Namun mengapa ku rasa takut yang tidak terkira, yeah. Burung berbunyi di malam yang sepi. Lalu terdengar suaramu, yeah. Pergi dari aku, jauh dari sini. Aku tak mau melihat engkau berdiri. Takutkan aku di malam yang sunyi sepi. Jangan begitu, ku tahu engkau di situ. Terpandang wajah kau di mana
sini, ku pecah malu di sana. Aku berlari lalu terjaga dari Lena. Jangan begitu hatiku